Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, apa khabar semua? Okey, bertemu lagi kita minggu ini. Okey, dengan tajuk yang baru pula, cikgu akan terangkan mengenai tata bahasa hari ini. Okey, sambungan pada minggu lepas punya. Namun tajuk yang baru. Okey, murid-murid boleh buka muka surat 36 buku teks jilid 1. Okey. Iaitu kata sendi nama. Okey, cikgu tahu cikgu belum lagi ajar kamu mengenai kata sendi nama ini. Okey, hari ini kita akan belajar kata sendi nama. Okey, semua dah buka muka surat 36. Buku teks Bahasa Melayu jilid 1. Okey, baiklah. Kalau semua dah buka, mari cikgu terangkan apa itu maksud kata sendi nama. Okey? Kata sendi nama ni kamu memang menggunakannya di setiap hari perbualan kamu kan, percakapan kamu. Tapi kamu tak tahu itu merupakan kata sendi nama. Okey? Okey, baiklah. Lihat pada info bahasa yang disediakan di bawah, kotak warna kuning. Kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. Okey, jelas? Baiklah, contoh yang diberi dalam info bahasa ini ada 3, iaitu kata sendi nama dari, daripada dan ke. Baiklah. Ada juga yang lain yang cikgu akan senaraikan seperti, okey, contohnya di, ke, dari, hingga, pada, kepada, seperti, dalam dan oleh. Okey, itu merupakan antara contoh kata sendi nama. Baiklah, hari ini cikgu akan pergi satu persatu contoh dan cara penggunaan kata sendi nama yang cikgu sebutkan tadi. Okey? Okey, baiklah, kita pergi kepada dari dulu. Okey, dalam contoh ni, dari. Okey, perkataan dari ini digunakan di hadapan frasa nama yang menunjukkan tempat dan waktu serta arah. Okey, tempat, arah dan waktu. Okey, contoh ayat dia macam mana? Contoh dia. Okey, Aisyah berasal dari Kedah. Okey, jadi Kedah itu menunjukkan tempat. Jadi Aisyah berasal dari Kedah. Jadi dari itu digunakan di hadapan frasa nama tempat. Okey? Jelas? Okey. Daripada. Perkataan daripada ini pula digunakan di hadapan frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia, binatang, benda dan untuk perbandingan. Okey, cikgu nak bagi kamu tengok lagi apa dia punya contoh ayat yang menggunakan perkataan daripada. Okey, baiklah. Cikgu bagi contoh Pensel itu diperbuat daripada kayu. Okey, itu menunjukkan kayu ialah apa? Benda. Okey, punca di mana pensel itu berasal daripada kayu. Okey, daripada. Penggunaan daripada iaitu kata sendi nama. Okey? Jelas. Baiklah, perkataan yang seterusnya. Ke. Okey, kamu pun tahu ke, okey? Ke. Ke adalah digunakan di hadapan frasa nama yang menunjukkan tempat, arah tuju,
dan waktu. Okey? Boleh? Ia menunjukkan tempat, arah tuju dan waktu. Contohnya, Ali pergi ke kedai. Okey? Ali pergi ke kedai. Di mana kedai merupakan frasa nama bagi tempat. Dan di kedai di mana Ali pergi ke kedai. Okey? Sorry. Ke ialah apa? Kata sendi nama. Dan kedai merupakan frasa nama bagi tempat. Jadi, Ali pergi ke kedai. Okey, dia menggunakan kata sendi nama ke. Okey, ki ke. Okey. Okey, baiklah. Manakala kita pergi yang seterusnya. Okey, D. Okey, DID. D yang menunjukkan tempat dan tidak boleh digunakan bagi masa. Okey, tak boleh digunakan untuk masa. Contoh Aisyah. Aisyah tinggal di Perak. D adalah untuk tempat. Okey. Kucing itu duduk di atas bangku. Okey. Itu adalah yang menunjukkan tempat. Okey, DID D. Seterusnya, hingga. HING, hingga. Okey, hingga menunjukkan maksud had masa. Okey. Kedai itu buka dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang. Hingga maknanya dia telah menetapkan sesuatu masa. Okey? Daripada 8 pagi hingga 5 petang. Okey? Okey, baiklah. Perkataan kata sendi yang seterusnya, dalam. DALAM, lam, dalam. Okey? Iaitu tempat yang tidak mempunyai ruang ataupun yang menunjukkan jarak. Okey? Apa ya, kita bagi contoh. Kucing itu di dalam sangkar. Okey, dan menunjukkan tempat dia. Okey? Di dalam sangkar. Okey, baiklah. Seterusnya, murid-murid boleh lihat muka surat 36, iaitu tajuk dia cergas dan cerdas. Okey? Cergas dan cerdas. Okey, baiklah. Kita akan baca sama-sama dengan cikgu. Undangan ke perlawanan bola sepak persahabatan antara SK Gemilang dengan SK Perdana. Tarikh 5 Mac 2021. Tempat Padang Sekolah Kebangsaan, Padang Sekolah SK Perdana. Okay, masa 9-11 pagi, iaitu 9 hingga 11 pagi, hari Sabtu. Okey, di sini terdapat beberapa kata sendi nama yang digunakan dalam ayat-ayat ini. Okey, jadi kita lihat, jom kita baca sama-sama untuk mengenal pasti dan menggunakan kata sendi nama mengikut konteks ayat. Okey, baiklah. Jom kita baca. Hanif terpilih untuk menyertai pasukan pelapis bola sepak sekolahnya. Dia
mendapat latihan daripada Cikgu Rashid. Okey, baiklah. Di dalam ayat ini kita dapat dah mengenal pasti di mana kata sendi nama. Okey? Iaitu apa perkataan apa? Daripada. Okey? Dia mendapat latihan daripada Cikgu Rashid. Okey, di mana Cikgu Rashid merupakan frasa nama bagi orang. Okey? Iaitu daripada Cikgu Rashid. Jadi, kata sendi nama yang pertama kita dapat tengok iaitu daripada. Daripada. Jelas murid-murid? Baiklah, kita ke perenggan yang seterusnya. Pasukan bola sepak sekolahnya selalu berlatih di padang sekolah pada waktu petang. Mereka akan berlatih dari pukul 5 hingga pukul 6 petang. Okey, nampak di sini terdapat beberapa kata sendi nama, iaitu iaitu pasukan bola sepak sekolahnya selalu berlatih di padang sekolah. Okey, di mana di menunjukkan kata sendi nama dan padang sekolah menunjukkan kata sendi nama bagi tempat, iaitu di padang sekolah. Okey. Pada iaitu pada digunakan di hadapan frasa nama merujuk kepada waktu atau tempat. Okey, pada waktu petang, iaitu petang merujuk kepada masa. Okey, faham murid-murid? Seterusnya, mereka akan berlatih dari. Okey, di mana dari tadi cikgu ada bagi tahu dia menunjukkan arah waktu atau tempat. Okey, dari pukul 5 hingga. Okey, sama juga hingga menunjukkan apa tadi? Hingga. Maksudnya had masa, okey? Dari pukul 5 hingga pukul 6 petang. Jelas? Baiklah. Permainan bola sepak juga mengubah Hanif daripada murid yang kurang keyakinan diri kepada murid yang lebih bersemangat dan yakin diri. Okey, nampak? Daripada murid yang kurang keyakinan. Okey, di mana daripada ini merupakan digunakan di hadapan frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia. Okey, punca bagi manusia di mana sebelum ini Hanif merupakan murid yang kurang berkeyakinan. Okey, jadi bila dia dah macam bertukar kepada murid yang lebih bersemangat, kita gunakan frasa daripada. Okey, daripada murid yang kurang keyakinan diri kepada murid yang lebih bersemangat. Okey, dia menunjukkan perubahan kepada Hanif. Okey. Jadi, perkataan daripada dan kepada. Okey. Setelah menjalani latihan, pasukan bola sepak SK Gemilang akan mengadakan perlawanan persahabatan dengan SK Perdana pada minggu hadapan. Okey. Okey, jelas di sini tiada kata sendi nama. Okey. Perlawanan akan bertempat. Ini kita kena bincangkan, okey.
Perlawanan akan bertempat, tempat kosong, padang sekolah SK Perdana. Okey, jadi apa yang sesuai yang digunakan, kata sendi yang sesuai untuk menyatakan tempat. Okey, sebab padang sekolah SK Perdana merupakan tempat. Okey, apa yang sesuai? Bertempat di, okey, di macam tengok dekat atas tu sama, di padang sekolah, okey. Dia merupakan kata sendi yang sama, iaitu di, yang akan bertempat di padang sekolah SK Perdana. Okay. Perlawanan bermula, okay, sama juga yang kita bincangkan tadi, iaitu yang menunjukkan had masa dan bermula bermula dari pukul 9 pagi sehingga pukul 11 pagi. Okey, betul tak? Macam dekat atas ni, Okey. Dia ada contoh dah dekat atas ni. Jadi, dia punya ayat pun lebih kurang sama. Jadi, kita boleh gunakan perlawanan bermula dari pukul 9 pagi hingga pukul 11 pagi. Okey, jelas? Perlawanan ini diadakan pada hari Sabtu, yang mana pada merujuk kepada apa? Merujuk kepada hari itu, okey? Hari Sabtu. Perlawanan ini diadakan pada hari Sabtu, menunjukkan masa, okey? Sabtu merupakan frasa nama bagi masa. Okey, baiklah. Okey, dekat sini dia ada dah bagi contoh-contohnya. Okey, pada merujuk kepada frasa nama yang merujuk kepada waktu atau tempat. Okey, bagi kepada pula digunakan di hadapan frasa nama yang merujuk kepada manusia atau binatang. Okey. Di iaitu digunakan di hadapan frasa nama yang menunjukkan tempat. Okey, baiklah murid-murid, secara ringkasnya kita hari ini cikgu dah bincangkan kata sendi nama. Cikgu harap kamu faham sikit demi sedikit apa yang cikgu bincangkan. Jadi, cikgu akan sediakan latihan supaya kamu lebih memahami. Okey. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari. Terima kasih. Bye.